إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan membincangkan tajuk berkenaan dengan solat tahiyyatul masjid di surau. Apa hukum kita menunaikan solat tahiyyatul masjid? Tahiyyatul masjid ni bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu kita mudahnya sembahyang menghormati masjid. Apakah hukum kita menunaikan solat tahiyyatul masjid di satu tempat yang namanya surau? Sebab selama ni yang kita duk buatnya ialah di masjid. Adakah keadaan dan kedudukan pensyariatan solat tahiyyatul masjid sama ataupun tidak sama? Jadi pada malam ni kita akan lihat dari sudut beberapa fatwa. Kita akan belajar dari segi fatwa. Kita akan lihat satu fatwa di Malaysia dan 2-3 fatwa yang di luar daripada Malaysia. Sebab apa saya ambil fatwa dari Malaysia? Sebab salah satunya kerana kita berada di Malaysia, maka sudah tentu wakil ataupun suasana yang ada di Malaysia perlu diambil kira, dan kita nak tengok bagaimana kedudukan fatwa yang ada di Malaysia dengan beberapa fatwa yang ada di luar negara berkenaan dengan hukum menunaikan solat tahiyyatul masjid di surau. Sidang hadirin mukminin, untuk mempermudahkan kefahaman tuan-tuan sekalian, saya terus kepada kesimpulan. Senang. Jadi kalau lepas ni tuan-tuan nak balik terus pun tak apa. Dah tunggu ustaz lama kan? Tunggu daripada pukul masuk maghrib 7.5 minit, ni dah pukul 8, dah kira sejam lah kan. Jadi siapa lepas ni dengar je fatwa ni, okey lah, boleh balik lah. Dengar 5 minit boleh balik. Tapi tujuan saya, tuan-tuan sekalian, saya nak sebut fatwa ni supaya tuan-tuan nampak. Sebab kadang-kadang ada di kalangan kita ni, bila kita cerita muqaddimah, kita cerita bagaimana pendekatan fuqaha, dia start dengan istilah, dari segi bahasa, dari segi penggunaan dan sebagainya, nanti bila sampai ke kesimpulan tu dah pening dah. Itu antara pengalaman saya lah bila saya mengajar tentang beberapa perkara tentang agama, pengajian Islam. Maka untuk mempermudahkan kefahaman, kita cerita dulu kesimpulan yang ujung tu, kita tarik ke depan supaya tuan-tuan nampak perbincangan kita ni dia akan menuju ke arah mana. Baik. Satu, kita tengok contohnya, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan sekalian ialah fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Terengganu. Fatwa negeri Terengganu. Ini kita ambil satu contoh. Soalannya ialah, adakah hasil sunat sembahyang tahiyyatul masjid apabila dilakukan di tempat ibadat seperti surau, langgar, balai Islam dan sebagainya, adakah hasil juga sunat i'tikaf di tempat tersebut? Ini soalan dia. Dia ada dua soalan. Yang pertamanya ialah, apakah hukum sembahyang sunat tahiyyatul masjid di tempat yang disebut tadi, balai Islam kan, surau,
dan yang seumpama dengannya. Adakah bila kita sembahyang sunat tahiyatul masjid di tempat yang macam tu, maka pahala sunat tu dapat? Itu soalan yang pertama, kan? Soalan yang kedua ialah sunat iktikaf tu dapat ke juga? Kita masuk dalam balai Islam, kita duduk dalam surau, kita niat iktikaf dalam balai Islam ataupun dalam surau berkenaan, maka adakah pahala sunat iktikaf itu kita dapat dengan cara duduk iktikaf dalam surau dan juga balai Islam itu? Maka jawapan yang diberikan berdasarkan fatwa Kerajaan Negeri Terengganu, fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2000, tuan-tuan sekalian, pada tahun 2000, maknanya lebih kurang 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Dia kata dalam fatwa ini telah menjadi suatu adat kebiasaan. Yang ni tuan-tuan kena tengok. Kata kunci dia. Dia punya keyword dia apa dia? Telah menjadi satu adat kebiasaan. Maknanya dalam perbincangan kita nanti kita akan bercakap tentang uruf. Kita akan bercakap tentang adat kebiasaan. Mana fatwa ni antara elemen yang diambil kira bila dia nak keluarkan fatwa, dia ambil kira adat kebiasaan, uruf setempat dia ambil kira. Baik, apa dia kata? Telah menjadi suatu adat kebiasaan bagi orang ramai di negara kita, khususnya di negeri Terengganu, memanggil atau menamakan sesuatu tempat ibadat itu sebagai masjid manakala ada didirikan padanya sembahyang Jumaat, dan yang tidak didirikan padanya sembahyang Jumaat dipanggil atau dinamakan surau, balaisah, langgar dan sebagainya. Tuan-tuan nampak tak? Kan? Fatwa ni kata dari segi uruf, adat kebiasaan masyarakat kita, yang nama masjid ni ialah tempat yang biasanya tempat tu orang ramai sembahyang Jumaat. Sembahyang 5 waktu campur satu lagi sembahyang Jumaat, maka tempat tu kita panggil masjid. Itu kebiasaannya, kan? Secara umumnya macam tu. Manakala tempat yang kita sembahyang 5 waktu, yang kita tidak adakan sembahyang Jumaat, maknanya sembahyang Jumaat tak ada di tempat tu, maka yang tu kita panggil surau, kita panggil balasah, kita panggil langgar dan sebagainya. Balai Islam, ada tempat dia panggil pusat tarbiyah, macam-macam. Di Terengganu dia ada banyak istilah-istilah yang macam tu. Maka dia kata pada hakikatnya, fatwa dia kata, fatwa Terengganu, dia kata pada hakikatnya dari pandangan syarak, kedua-dua tempat itu diistilahkan dengan nama masjid belaka. Ini fatwa Terengganu kata. Dia kata sebenarnya dua tempat tadi, masjid ataupun surau ataupun balai Islam ataupun langgar ataupun balasah ni, dia kata semua tempat tu, dia kata sebenarnya hakikatnya, dia kata semua tu masjid. Dia kata semua tu masjid. Cuma, dia kata cuma yang didirikan padanya sembahyang Jumaat dinamakan masjid jami'. Mana-mana masjid yang buat sembahyang Jumaat kita panggil masjid jami'. Masjid ni ada nama jami' tak? Tak ada? Ada? Tuan-tuan tengok, boleh tengok sekarang ni banyak masjid dia dah letak dah jami' selepas perkataan masjid. Dari segi penggunaannya kita letak masjid jami', maknanya masjid yang mana di masjid tu ada buat sembahyang Jumaat. Baik, itu dari segi adat kita di sini. Mungkin tuan-tuan akan tanya pula, pasal apa ustaz kata adat, tempat lain tak macam tu ke? Tuan-tuan nak tahu, cuba tuan-tuan pergi kat Mekah, ada tak nama masjid jami'? Tuan-tuan pergi kat Mekah, ada tak masjid jami'? Ada tak? Ataupun tuan-tuan pergi luar negara lain, kan, negara barat contohnya, masjid-masjid yang ada di negara barat, ada tak perkataan masjid jami'? Tak ada. Jadi benda ni dari segi penggunaan perkataan tu dia lebih banyak dibuat di sini. Walaupun tempat lain pun ada, tapi di Malaysia biasanya bila nama masjid jami', mana masjid itu ada sembahyang Jumaat padanya. Maka dia kata maka dengan itu segala sembahyang sunat
tahiyatul masjid atau i'tikaf, dia kata berhasil, maksudnya tuan-tuan buat tahiyatul masjid, tuan-tuan buat i'tikaf di tempat-tempat macam ni, di surau macam ni, balasah macam ni, langgar macam ni, dia kata tempat yang macam tu walaupun bukan nama dia masjid, tapi dia kata sunat itu berhasil. Apa makna sunat itu berhasil? Maknanya pahala sunat tu dapat, kalau cukup syarat lah kan. Kalau cukup syarat, pahala sunat tu dapat dengan izin daripada Allah Ta'ala. Maka dia kata jika dilakukan di dalam masjid ataupun surau dan sebagainya yang diwakaf atau dikhaskan, bukan sahaja diwakaf, walaupun tak diwakaf pun, tapi dia kata dikhaskan semata-mata bagi tujuan tempat sembahyang dan syiar Islam, sekalipun tempat itu tidak didirikan padanya sembahyang Jumaat. Ini fatwa dalam negara kita. Maknanya kalau kita pakai fatwa ni pun dah cukup tuan-tuan. Syok lepas ni kan? Syok ke tak syok? Syok lah tuan-tuan. Macam tuan-tuan makan nasi lah, tempat yang tak boleh makan nasi tiba-tiba boleh makan nasi, syok lah, betul tak? Semaya tahiyatul masjid yang selama ni kita tak buat, tiba-tiba boleh buat, dapat pahala, syok lah. Tapi kita ni syok ni bab makan je. Kan? Kalau ada ayam ada kambing golek baru syok. Kalau bab semayang dia tak nampak benda tu sebagai peluang. Ni masalah. Ini masalah kita tuan-tuan. Baik. Jadi ini adalah peluang berdasarkan fatwa ini adalah peluang untuk kita menambahkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Jika tuan-tuan tak pernah sembahyang tahiyatul masjid di surau, maka ini adalah peluang untuk kita menambahkan pahala. Masuk je surau, kita sembahyang tahiyatul masjid. Masuk je surau, kita niat i'tikaf. Baik, itu satu contoh saya ambil fatwa yang ada dalam negeri Terengganu sebagai satu ringkasan awal supaya tuan-tuan nampak perbahasan yang saya nak utarakan pada malam ni, destinasi dia akan pergi ke arah mana. Jadi perbincangan kita malam ni kita akan bawa tuan-tuan pergi kepada kesimpulan bahawa apa saja tempat tu, namalah apa sekalipun, surau ke, balasah ke, madrasah ke, balai Islam ke, tapi kalau tempat tu memang diwakafkan untuk sembahyang 5 waktu, walaupun tidak diadakan sembahyang Jumaat sekalipun, tapi dikhaskan untuk sembahyang 5 waktu, dan tempat tu dibuka untuk semua orang, dan dia tidak mudah untuk diubah-ubah sebagaimana pejabat, sebagaimana rumah, yang tu lain, yang tu cerita dia musalla, itu kita cerita kemudian. Tapi tidak mudah diubah-ubah atau tidak mudah diambil alih oleh badan-badan tertentu ataupun tuan punya tempat tu, dia tak mudah nak ambil alih, maka itu dinamakan sebagai masjid juga, walaupun dari segi adat kita orang Melayu kita panggil dia surau ataupun balai Islam ataupun pusat tarbiyah ataupun madrasah ataupun apa-apa istilah yang seumpama dengannya. Itu fatwa negeri Terengganu. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, maka kita akan tengok kenapakah fatwa macam ni, dan nanti kita akan tunjuk contoh fatwa-fatwa daripada para ulama lain, termasuklah Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta daripada Arab Saudi pun, mereka juga bagi definisi yang lebih kurang sama, yang menunjukkan kepada kita bahawa apa nama sekalipun, walaupun bukan nama masjid, tapi kalau fungsi dia macam masjid, maka dia diiktiraf sebagai masjid dan hukum hakam masjid terpakai di tempat tu. Baik, kita tengok, kita bermula sidang hadirin mukminin dengan apa maksud masjid. Macam mana nama masjid ni boleh ada, kan? Dan dan satu lagi istilahnya, nama dia musalla. Apa dia yang dikatakan sebagai musalla? Adakah musalla ni dia macam masjid? Ini kita nak tengok. Baik, sidang hadirin mukminin, yang kata masjid ni, dia root word dia, asal perkataan dia tu diambil daripada perkataan sajadah. Kan? Sajadah. Sajadah ni makna dia apa?
Ai, tak ada satu bunyi pun. Pasal apa? Tuan-tuan takut salah ke takut apa ni? Takkan salah kot, sajadah. Sujud kan? Okey. Sajadah ni makna dia sujud. Sujud macam mana sujud? Yang macam kita duk buat tu lah. Yang kita duk buat hari-hari. Baik, itu kata sajadah, sujud. Sebelum saya pergi lebih jauh, tuan-tuan sekalian, orang kita ni bila sebut bab sujud, dalam kepala kita yang kita tergambarnya apa dia? Surah Sajadah, kan? Hari Jumaat. Dalam kepala kita surah Sajadah hari Jumaat kita sujud. Tapi kalau baca Iqra, sujud tak? Kan? Iqra, sujud tak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai ujung tu, tuan-tuan tengok ujung tu ada ayat sujud. Ada kan? Tapi cuba tuan-tuan buat, tiba-tiba tuan-tuan pergi sujud. Apa jadi? Ada satu masjid tuan-tuan sekalian, tu imam dia tu anak muda yang baru keluar daripada Universiti Madinah. Dia balik kampung dengan semangat berkobar-kobar ni, dia pergi baca Iqra malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat, orang ramailah sebab pakat baca Yasin. Jadi dah tengok anak muda baru balik daripada Universiti Madinah, minta dia supaya jadi imam. Bila dia jadi imam, dia baca surah Al-Alaq, kan? Surah Iqra, orang Melayu panggil surah Iqra. Baca surah Iqra, ujung tu ada ayat sujud, maka dia pun habis tu dia terus sujud. Yang ni menyebabkan makmum ada yang sujud, ada yang tak sujud. Last kali jadi apa tuan-tuan? Bergaduh. Bergaduh sebab apa bergaduh? Sebab ada yang kata tak sah semayang. Jadi keluar-keluar tuan-tuan, tak sah semayang. Sudah. Ni masalah kita orang Melayu. Tak apa, yang tu kita tinggal cerita dia. Tapi nak sebut kepada tuan-tuan, bukan hanya surah Sajadah, tapi ada lagi surah-surah lain. Baik. Sajadah maknanya sujud, kan? Kita sujud. Yang kata sebut masjid ni pasal apa? Sebab dia kata masjid ni tempat kita sujud. Dengan sebab tempat tu tempat kita sujud, maka sebab tu kita panggil tempat tu sebagai masjid. Jadi makna ni luas. Dia kata termasuklah, dia kata masjid dimaksudkan sebagai tempat berkumpulnya orang Islam untuk menunaikan solat. Baik, kita tengok seorang ulama yang bernama Imam Az-Zarkashi. Baik, Imam Az-Zarkashi ni sidang hadirin mukminin, ialah satu orang ulama yang hebat. Imam Az-Zarkashi menjadi rujukan dalam banyak perkara, dan dia mengarang satu kitab nama dia Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kalau tuan-tuan belajar Ulumul Quran, Sciences of Quran, tuan-tuan akan jumpa satu kitab nama dia Al-Burhan fi Ulumil Quran. Pengarang dia siapa dia? Imam Az-Zarkashi. Baik, dia ni tuan-tuan sekalian, nama sebenar dia ialah Abu Abdullah Badaruddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur bin Abdullah Al-Minhaji Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Dan dia lahir di Mesir dan wafat di negeri yang sama. Dan dia berasal, darah dia darah Turki, dan dia bermazhab Syafi'i. Dia ni seorang ulama yang hebat. Cuma dari segi mazhab akidah dia ni Asy'ariyah. Dia ni Asy'ariyah. Bagi siapa yang biasa, bila dengar Asy'ariyah dia tahu siapalah, kan? Maknanya dari segi bila belajar bab sifat 20, dia pendokong sifat 20. Itu yang saya boleh cerita kepada tuan-tuan. Tapi yang tu kita cerita kemudian. Tapi Imam Az-Zarkashi dia ialah daripada mazhab Asy'ariyah, dan dia ni seorang ulama yang hebat tuan-tuan sekalian. Cuma adalah beberapa perkara yang mungkin para ulama lain tidak bersetuju dengan dia, yang tu kita akan bincang kemudian. Dari segi mazhab, dia mazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i, dan dia banyak mendapat pengaruh, guru-guru dia banyak pengaruh daripada ulama-ulama Syam dan juga Mesir. Itu antara latar belakang dia, dan saya cerita ni kepada tuan-tuan sebab kita nak ambil beberapa pendapat dia. Maka Imam Az-Zarkashi kata apa? Dia kata yang dikatakan sujud ni apa? Walamma kana sujud. Dia kata sebab yang kata kenapa masjid tu dipanggil masjid? Sebab apa masjid tu
kita panggil dia masjid. Ambil sempena daripada perbuatan kita yang sujud kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia kata sebab asyrafi af'alus salah. Dia kata sebab itu adalah gerakan yang paling mulia dalam solat. Yang boleh nama masjid ni sebabnya ialah kerana dalam sembahyang tu, gerakan tubuh kita duk bergerak tu, benda yang paling mulia sekali, yang paling mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala adalah sujud. Kan? Masa sujud itulah yang kita paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka daripada situ kita ambil perkataan sajadah tadi, sujud tadi, maka tempat orang Islam sembahyang dipanggil sebagai masjid. Itu yang disebut oleh Imam Az-Zarkashi, dan dia kata juga adalah kerana dia adalah satu perbuatan mendekatkan hamba. Dia kata al-abd mir rabbih, dengan Tuhan dia. Sujud itulah masa yang paling rapat sekali yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia kata bahawa perkataan masjid itu, dia kata ismul makan minhu faqila masjid. Dia kata walam yaqulu marka'. Dia kata kita tak panggil marka'. Tuan-tuan tahu marka' apa dia? Bukan mangkak. Mangkak kalau orang Penang makna dia apa? Apa dia? Durian. Oh, durian mangkak ni. Saya orang Kelantan, saya tak tahu mana apa. Oh, mangkak ni durian. Okey. Bukan mangkak ni. Markak. Markak ni ambil perkataan apa? Rukuk, kan? Rukuk. Sujud jadi masjid. Kalau rukuk jadi markak. Jadi masjid ni tempat kita semayang, kita tak ambil sempena rukuk jadi markak, tapi kita ambil sempena sujud tu, sajadah tu, sujud, dia jadi masjid. Sebab apa? Sebab Imam Az-Zarkashi kata sebab itulah satu pergerakan tubuh seorang hamba bila dia solat kepada Tuhan dia, dia berdoa kepada Allah, mengingati Allah Ta'ala, satu perbuatan tubuh dia yang paling mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak panggil markak. Kalau panggil markak berat. Bunyi pun tak sedap kan, markak. Payah. Dia jadi durian pula. Saya dapat satu ilmu malam ni, durian mangkak. Baik. Sekarang Imam Az-Zarkashi, sekarang kita tengok dari segi istilah. Tadi kita bercakap dari segi bahasa, kan? Bila kita belajar fiqh, tuan-tuan sekalian, saya kerap kali sebut, bila kita belajar fiqh, antara benda yang mula-mula kita belajar ta'rif, kan? Ta'rif ni apa dia? Definasi, pengertian. Bila pengertian dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya fil lughatil arabiyyah, secara lughatan dari segi bahasa. Satu. Yang kedua kita akan bercakap fil istilah, istilahan, dari segi penggunaan. Dari segi penggunaan macam mana? Maka bila nak cerita tentang penggunaan, kita tengok hadis Bukhari dan hadis Muslim, hadis muttafaqun alaih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa seluruh bumi ni, tempat yang kita pijak sekarang ni, tuan-tuan, seluruh bumi yang kita pijak sekarang ni, Nabi kata adalah tempat yang boleh kita gunakan untuk solat, kecuali beberapa tempat yang dilarang. Tu je. Hak lain semua boleh semayang. Baik. Dan dinamakan sebagai masjid. Dalam hadis dia namakan seluruh bumi ni sebagai masjid, kecuali tempat yang disebut dengan jelas dilarang untuk solat. Contohnya tuan-tuan sekalian, hadis Jabir. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat li al-ard masjida. Nabi kata wa ju'ilat li, dijadikan untukku. Maknanya bila dijadikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, automatik dijadikan untuk umat dia, kita semua. Apa dia? Al-ard. Al-ard apa dia? Bumi.
Sebagai apa? Masjida. Nabi kata sebagai masjid. Mana bumi ni seluruh ni sebagai masjid. Kita tak perlu ada satu bangunan khusus untuk solat. Kita tak perlu nak kena ada tempat yang khusus untuk solat. Dengar saja azan, masuk saja waktu, maka kita boleh solat di mana-mana selain daripada tempat yang dilarang. Itu saja. Nanti tuan-tuan, kalau kita ada masa, bukan malam ni lah, hari lain kita nak bincang fatwa, boleh tak semayang dalam tandas? Ni menarik juga. Semayang dalam tandas. Yang kata makna tandas ni apa dia? Kenapa adanya fatwa, kenapa dalam Islam tandas ni tak boleh semayang? Dan tandas zaman moden ni macam mana pula? Nanti kita cari masa, kita belajar fatwa tentang sembahyang dalam tandas. Dan ada ulama yang membolehkan sembahyang dalam tandas dengan syarat-syarat tertentu. Ini menarik. Tak apa, kita set satu masa kita akan belajar bab tu. Tapi secara umumnya dalam tandas tak boleh sembahyang lah. Tuan-tuan dengar sekarang ni jangan pergi sembahyang pula dalam tandas. Ni masalah ni, kena pesan awal-awal. Buat masa ni, sebelum kita mengaji bab tu, jangan lagi pergi sembahyang dalam tandas. Dalam tandas tak boleh sembahyang. Nanti kita akan cerita tuan-tuan sekalian. Baik. Dia kata, dan tempat tu dia kata menjadi alat untuk bersuci untukku. Dia kata. Maka dia kata fa ayyuma rajulin min ummati, dia kata maka sesiapa di kalangan umatku, dia kata yang mana dia berjumpa dengan waktu sembahyang falyusalli, dia kata maka segeralah dia sembahyang. Dia duduk kat mana-mana, tiba-tiba masuk waktu semayang, maka Nabi kata tunaikanlah semayang di mana-mana tempat tanpa perlu menunggu masjid. Kan? Muslimin muslimat sekalian, dia sebab tu dalam agama kita ni dia ada beberapa hukum. Dia ada beberapa hukum, termasuklah hukum berkenaan dengan musafir dan sebagainya. Ada masa kita dibenarkan takhir solat, ada masa kita disunatkan untuk sembahyang awal dan sebagainya. Tapi dalam hadis ni yang kita nak ceritanya ialah hadis ni menjadi dalil bahawa bumi ni dijadikan sebagai masjid. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia bukan ada tempat khusus, tapi bumi itu sendiri dijadikan sebagai masjid untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga satu lagi hadis lebih kurang sama tuan-tuan sekalian, di hadis Bukhari dan Muslim lebih kurang sama, siapa-siapa yang menjumpai waktu solat fasalli, maka segeralah dia sembahyang, fahuwa masjid, itulah masjid bagi dia. Di mana-mana pun itu dikira sebagai masjid. Maka berdasarkan dua hadis muttafaqun alaih yang kita sempat baca ini, maka dalam hadis tu menunjukkan bahawa asal bagi bumi ni dihukum sebagai masjid. Asal bagi bumi ni dihukum sebagai masjid. Cuma soalannya sekarang ni, kalau bumi ni kita hukum sebagai masjid, macam mana pula orang perempuan yang haid? Sedangkan orang perempuan haid tak boleh duduk dalam masjid. Sedangkan orang yang berjunub, lelaki ataupun perempuan, kalau dia berjunub, dia tak boleh duduk dalam masjid. Macam mana pula? Sedangkan dua hadis yang kita sempat baca tadi, hadis muttafaqun alaih mengatakan bahawa bumi itu sendiri adalah masjid. Itu antara benda yang sangat menarik untuk kita bincang. Baik. Jadi kita kena faham bahawa dua hadis tadi menceritakan bahawa maksud masjid tadi ialah bukan masjid dalam erti kata perbincangan kita ni. Tapi maksud masjid di situ ialah di mana-mana dalam bumi ni kita boleh semayang. Itu maksud masjid dengan kata umum yang disebut dalam hadis tadi, kecuali beberapa tempat yang dilarang seperti dalam tandas tak boleh semayang. Dalam tandas tak boleh semayang. Jangan ada orang semayang dalam tandas. Cuma yang saya cerita tadi dalam fatwa-fatwa terbaru ni, sebab ada beberapa bangunan dia ada bentuk tandas tertentu dan dia ada partition yang tertentu yang menyebabkan tempat tu dipanggil sebagai tandas, tapi dari segi definisi fiqh yang kata tandas tu macam mana, tu cerita lain. Kan? Tu cerita lain. Maksudnya gini, tuan-tuan masuk tandas.
masuk tandas. Kita panggil dia tandas, tapi tempat tu ada singki je. Tuan-tuan tahu singki? Tahu kan? Ada singki je. Yang kata jamban ni, yang kata tandas yang betul tu kat ujung tu. Jadi soalannya, boleh tak semayang dekat yang ada singki tu? Kita tak semayang dalam bilik hak kecil yang ada lubang tandas tu, tapi kita semayang ada singki. Yang tu yang ada fatwa. Yang menarik juga kalau kita sempat cari satu masa untuk kita bincang yang kata tandas ni macam mana, asal usul tandas tu macam mana, kenapa tandas itu dilarang untuk kita solat, kenapa tandas tu dikaitkan dengan minal khubuthi wal khaba'ith, dengan kekotoran, dengan syaitan dan sebagainya. Baik, sedang hadirin mukminin, maka dia kata yang kita nak bincang pada malam ini ialah berkenaan dengan satu tempat khusus untuk sembahyang. Bukan kita nak cerita tentang bumi itu sebagai tempat yang boleh sembahyang. Maka Az-Zarkashi mengatakan bahawa yang dikatakan masjid itu ialah satu tempat yang khusus yang disiapkan oleh manusia untuk membolehkan kita menunaikan solat 5 waktu. Maka kita hendaklah membezakan yang kata masjid dengan musalla. Dia kata kita kena bezakan. Sebab apa? Sebab musalla ni macam ni. Tuan-tuan di rumah tuan-tuan. Tapi rumah zaman sekarang saya tak tahulah ada ke tak ada kan. Kalau rumah kampung dulu, tuan-tuan sekalian, rumah kampung dulu biasa orang tua dia buat satu penjuru tu tempat semayang. Kan? Satu penjuru tu ada tempat semayang. Kita nak cam macam mana? Nak cam macam mana? Kita tengok kat dinding tu ada gambar Kaabah, kan? Kebetulan tok kita baru dah haji dah. Dia belilah satu kapet besar nak gantung kat dinding tu, dia letak gambar Kaabah. Lepas tu kita nampak apa? Nampak tempat dia boleh gantung kain semayang. Nampak apa lagi? Ada paku, boleh letak biji tasbih, kan? Ada apa lagi? Tempat boleh sangkut boleh sangkut kopiah. Rumah kampung ada yang macam tu kan? Kalau kita biasa pergi rumah kampung, dia ada macam tu. Itu kita panggil musalla. Musalla ni apa dia? Tempat semayang jugalah. Tempat semayang. Tapi yang tu, tuan-tuan sekalian, dia tak panggil masjid dalam istilah fiqh yang kita nak belajar malam ni. Sebab apa? Sebab apa tidak dipanggil masjid? Sebabnya kita boleh ubah tak tempat tu? Boleh tak? Bila-bila masa tuan-tuan boleh ubah, tak ada orang akan campur tangan. Tuan-tuan tengok tempat tu tiba-tiba hujan, ni musim hujan, tiap-tiap hari hujan, duk menitik je. Maka tuan-tuan alih daripada penjuru tu pergi penjuru belah kiri pula. Tak jadi masalah. Tapi masjid tak boleh. Sebab dia tempat yang dikhususkan. Tuan-tuan nak ubah senang-senang tak boleh, sebab dia membabitkan pihak berkuasa dan sebagainya. Musalla satu lagi apa dia? Macam tempat di pejabat-pejabat kerajaan. Tuan-tuan pergi ke pejabat kerajaan ataupun shopping kompleks dan sebagainya, dia ada tempat-tempat yang dipanggil surau kan. Surau tu dikira masjid atau dikira musalla? Kalau ikut Az-Zarkashi dan juga ulama-ulama lain, dia kata itu dikira sebagai musalla. Sebab apa? Sebab yang tu milik individu ataupun milik syarikat, yang mana syarikat tak perlu minta izin kita, tak perlu minta izin pihak berkuasa, dia boleh tukar ikut suka dia. Itu tidak dikira sebagai masjid. Baik, kita tengok contoh-contoh yang dia buat. Baik, dia kata apa? Dia kata kalau tanah lapang, yang tempat di mana kita duk buat sembahyang hari raya. Dekat balik pulau ni ada tak sembahyang hari raya dekat tanah lapang? Dekat Padang ada tak? Tak ada. Kena buat sekali tuan-tuan. Itu sunnah Nabi kan. Sembahyang raya ni buat di tanah lapang, dia tak buat kat masjid. Tapi tak apalah, yang tu kita cerita kemudian. Baik, dia kata sembahyang di tanah lapang di padang tu, walaupun tempat tu kita gunakan sebagai tempat menghimpunkan orang ramai, orang Islam yang ramai untuk sembahyang berjemaah pada hari raya, sembahyang hari raya secara berjemaah, tapi dia kata itu tidak dinamakan sebagai masjid. Itu bukan masjid. Baik. Sekarang kita tengok fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta', kan, fatwa daripada lujnah jawatan kuasa tetap bagi kajian ilmiah dan juga fatwa, iaitu satu pihak berkuasa fatwa rasmi
di sisi kerajaan Arab Saudi. Dia kata apa? Dia kata yang kata al-masjid ni, yang kata masjid ni, dia kata dari segi lughahnya, dari segi bahasa Arabnya, dia adalah tempat sujud. Dia adalah tempat sujud, dia kata. Dari segi syarak pula, dia kata yang dikatakan masjid ni ialah setiap tempat yang dibuat khusus untuk sembahyang 5 waktu bagi kegunaan orang-orang Islam. Itu Lujnah Daimah. Kemudian dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata bahawa batasan masjid, yang kata masjid ni untuk sembahyang 5 waktu bagi kegunaan orang Islam secara berjemaah, dia kata adalah bangunan yang dikelilingi oleh tembok ataupun kayu ataupun pelepah ataupun buluh ataupun apa-apa sahaja bahan. Dia kata inilah wilayah ataupun sempadan kawasan yang berlaku hukum-hukum masjid seperti larangan bagi wanita haid, nifas atau orang berjunub untuk duduk di dalamnya. Siapa kata ni? Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta' Arab Saudi. Maksud dia gini, dia kata yang kata masjid ni tempat khusus untuk semayang, yang mana ada bangunan dia. Dia ada bangunan dia, yang mana dalam bangunan dia tu terpakainya hukum pasal masjid, yang mana siapa yang haid nak duduk atas lantai masjid tak boleh. Nak masuk jalan lintas macam tu tak apa, tapi nak duduk dalam masjid tak boleh, dia kata. Kalau berjunub pun tak boleh duduk dalam masjid, dia kata. Maka dia kata bahawa itu yang dimaksudkan sebagai masjid. Apa pula maksud masjid jami'? Dia kata masjid jami' ialah, dia kata yang dimaksudkan sebagai masjid jami' ialah iaitu masjid ini mengumpulkan seluruh jemaah dia dan merupakan tanda berkumpulnya manusia. Kita sebut masjid jami', istilah ini dipakai untuk menyebut masjid yang digunakan untuk solat Jumaat, meskipun masjid ini kecil, kerana masjid ini mengumpulkan masyarakat di waktu tertentu. Kita di Malaysia, masjid jami' ni maksudnya ialah masjid tempat sembahyang Jumaat. Baik, sekarang cerita tentang musalla di rumah ataupun ruang solat di pejabat. Tempat tu adakah dikira hukum dia sama seperti masjid, yang mana kita boleh menunaikan solat tahiyatul masjid dan boleh kita iktikaf? Jawapan dia kata bahawa kriteria yang macam ni, dia kata tidak ada untuk musalla di rumah. Musalla di rumah bukan masjid. Kerana dia kata musalla di rumah ialah milik individu, milik peribadi. Apa maksud milik peribadi? Makna kita boleh halang orang tu masuk rumah kita. Tuan-tuan boleh tak kata saya nak semayang? Kamu kata tak boleh, ni rumah aku. Tu ada musalla, ada tempat semayang. Kita boleh masuk tak? Boleh masuk ke tak boleh masuk? Bila kita tak boleh masuk, maknanya itu bukan masjid. Tapi kalau kita nak semayang, tak ada orang boleh halang kita sebab kita nak semayang, itu nama dia masjid. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau ada orang kita benci macam mana sekalipun, dia nak masuk masjid, dia nak semayang, kita boleh halang tak? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Ni masjid aku, ikut aku lah. Boleh macam tu? Bila masa masjid tu hang punya? Tak ada. Bukan milik siapa. Bila masjid ni makna dia rumah Allah Ta'ala, semua orang boleh masuk. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hukum asal masjid haram kunci. Hukum asal masjid haram kunci. Cuma fatwa zaman sekarang dengan berlaku perubahan masa, tempat, perangai orang dan sebagainya, dengan sebab masjid sekarang dengan masjid zaman dulu lain. Masjid zaman Nabi mana ada kipas lampu macam ni, mana ada kapet, mana ada mikrofon, mana ada skrin LCD dan sebagainya. Jadi masjid zaman dulu haram kita masuk, haram kita kunci. Sampai sekarang pun haram kita kunci kalau tidak ada sebab yang kukuh. Tapi masjid tuan-tuan ni, masjid Simpang 4 ni, kalau tak kunci jadi apa? Kalau tak kunci jadi apa? Ada masjid tuan-tuan sekalian, TV dia tu, skrin tu hilang. Jadi
Fatwa zaman sekarang kata masjid boleh dikunci selepas selesai waktu sembahyang yang munasabah dan apabila timbul sebab yang kukuh untuk kita rasa bimbang dengan keselamatan barang yang ada dalam masjid. Bukti dia apa? Kita bimbang. Tuh, cuba tengok tong tu, rantai tu. Pasal apa rantai? Pasal takut ada orang punggah. Betul ada punggah? Istilah ada punggah. Betul lah, punggah kan? Takut orang angkut. Tuan-tuan tengok dalam YouTube. Tak payahlah, dia dah tahu dah cara. Tuan-tuan bubuhlah rantai besar mana pun. Dia guna skill, dia pakai otak dia masuk aje apa ni kayu kecil tu, dia boleh buat keluar, relax dia buat keluar kan. Macam gam tu kan, dia lekat. Jadi kita ada sebab yang kukuh, sebab tu kita kata fatwa ni dia boleh berubah, maka tutup pintu, kunci. Walaupun hukum asal dia masjid dilarang daripada kita kunci. Tak boleh, hukum asal dia tak boleh. Tapi dengan sebab perubahan suasana maka itu dibenarkan. Maka dia kata, kenapa musalla rumah dianggap sebagai bukan masjid? Kerana dia kata dia tidak terbuka untuk orang awam. Dia kata pemilik rumah dia boleh jual bila-bila masa, ikut suka dia boleh jual. Masjid kita tak boleh jual kan, surau kita tak boleh jual. Dan dia kata dia boleh ganti ikut suka dia menjadi ruang lain. Masjid ni boleh tuan-tuan tukar ikut suka tuan-tuan, boleh? Mana boleh? Tak boleh. Surau tuan-tuan boleh tukar ikut suka? Tak boleh. Kalau tuan-tuan boleh tukar ikut suka, itu maknanya hak tuan-tuan. Bila hak tuan-tuan, tak boleh. Maknanya tak boleh apa? Tak boleh dianggap sebagai masjid. Kita tengok Syekh Ibn Utsaimin kata apa? Syekh Ibn Utsaimin kata dia ni pernah ditanya, telah diminta fatwa tentang tempat yang disediakan di pejabat. Di pejabat-pejabat tu ada tempat yang disediakan untuk semayang. Dia kata semayang 5 waktu. Lepas tu pula bangunan tu pula ataupun pejabat itu status dia disewa. Apakah boleh dianggap sebagai masjid? Dia kata apa? Hadza laisa lahu hukmul masjid. Dia kata yang ni tidak dihukum sebagai masjid. Syekh Ibn Utsaimin kata musalla di pejabat yang mana pejabat tu status dia sewa. Dia kata walaupun tempat tu orang guna untuk semayang, tapi itu tak boleh dihukum sebagai masjid. Tapi Syekh Ibn Utsaimin kata apa? Hadza musalla. Dia kata bidalilin annahu mamluk lil ghair. Dia kata sebab apa? Dalil dia apa? Sebab dalil dia dimiliki oleh orang lain. Dia dimiliki oleh orang lain. Dan juga pemilik dia kata pemilik dia boleh jual bila-bila masa. Pemilik dia boleh jual bila-bila masa. Dia kata fahuwa musalla wa laisa masjidan. Dia kata itu dikira sebagai musalla dan tidak dikira sebagai masjid sebab kita tidak ada, sebab dia boleh ubah bila-bila masa. Maka dia kata adakah kita boleh sembahyang tahiyatul masjid? Maka dia kata tidak disyariatkan sembahyang tahiyatul masjid sebab di situ bukanlah tempat yang dipanggil sebagai masjid. Dan dia ada lagi beberapa perkara tuan-tuan sekalian. Contohnya ialah berkenaan dengan masjid di rumah. Masjid di rumah dikira sebagai bukan masjid hakiki dan tidak juga dihukum sebagai masjid sebab boleh diubah bila-bila masa dan orang yang berjunuk dalam rumah tu pun boleh tidur di ruang tersebut. Kalau tuan-tuan ada ruang semayang, tuan-tuan berjunuk, boleh tak tidur di tempat tu? Boleh tidur di tempat tu. Alas dengan sejadah boleh tak? Boleh. Tak jadi masalah. Alas dengan sejadah 4 lapis pun tak apa. Pasal apa? Sebab dia tidak dikira sebagai masjid. Masjid ni tuan-tuan berjunuk, boleh tak tidur dalam masjid? Tak boleh. Walaupun tak ada sejadah sekalipun. Tak boleh tidur dalam masjid dalam keadaan kita berjunuk. Maka itulah sidang hadirin mukminin ringkasan kepada beberapa pendapat termasuk Syekh Ibn Utsaimin, Zarkashi dan sebagainya yang menyatakan bahawa yang pertama yang kita cerita tadi, sidang hadirin mukminin, bumi ni dia adalah bersih, kita boleh semayang di mana-mana. Yang kita kata kotor tu, tanah yang kita kata kotor tu dia bukan kotor. Kita je yang kata kotor tapi dia bersih. Sebab tu tuan-tuan bila Ummul Mukminin tanya kepada Nabi pakaian dia orang kan labuh. Kan labuh. Bila labuh kain tu bersentuh dengan tanah.
Tidakkah itu kotor? Kain tu juga kena najis kan, sebab duk heret atas tanah. Tidakkah itu kotor? Maka tanah tu dikira sebagai mensucikan. Tanah yang selepas tu dikira mensucikan kotoran yang kena kepada pakaian tersebut. Sama sebagaimana kita pakai alas kaki dan sebagainya, walaupun kita pijak najis dan sebagainya, tapi rumput yang kita pijak, tanah yang kita pijak selepas itu mensucikan alas kaki kita berkenaan. Yang kedua dia kata, bangunan yang dikira sebagai masjid apa dia? Yang pertamanya ialah yang kita cerita tadi. Tak kira nama masjid ataupun surau ataupun madrasah ataupun balasah dan sebagainya. Dia kata apa sahaja yang digunakan untuk solat jamaah 5 waktu oleh orang Islam dengan syarat yang kita sebut tadi, itu nama dia masjid walaupun kita panggil dia surau. Walaupun kita panggil dia surau. Yang kedua dia kata masjid jami' ialah masjid yang sembahyang 5 waktu ditambah dengan sembahyang Jumaat. Nombor 3 yang kata musalla apa dia? Musalla tempat sembahyang 5 waktu tetapi dia tidak permanen, dia tidak bersifat kekal. Mana tuan tempat tu boleh ubah ikut suka dia, maka itu dinamakan sebagai musalla yang tidak dihukum sebagai masjid. Yang keempat tuan-tuan sekalian, bangunan yang dihukum sebagai masjid, maka dalam Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiah wa Ifta' dia kata bahawa boleh sembahyang tahiyatul masjid, wanita haid tak boleh duduk punggung dia di atas lantai masjid berkenaan, orang berjunub tak boleh duduk menetap dalam masjid berkenaan dan sebagainya. Lepas tu yang kita sebut tadi musalla di rumah ataupun di pejabat yang sifat dia sementara dan digunakan sembahyang sementara. Tuan-tuan sembahyang kat pejabat waktu bila? Time pejabat lah, betul tak? Biasanya Zuhur, Asar, Maghrib dekat rumah dah. Maknanya bukan 5 waktu, 2 waktu je. Maka itu dikira sebagai tempat sembahyang sementara dan itu tidak boleh dihukum sebagai masjid. Baik. Sidang hadirin mukminin, ada sebarang soalan sebelum saya tambah sikit? Kalau ya. Alasan dia apa? Sebab dia surau. Okey. Tuan Haji kita bagi tahu, ada ustaz bagi tahu surau ni tak bolehlah sembahyang tahiyatul masjid sebab dia surau. Itu tak apalah. Itu terpulang kepada tuan-tuan. Kita belajar agama ni kita kongsi kan. Kita kongsi, dan sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, dalam agama ni dia ada beberapa tempat yang kita panggil khilaf ataupun ikhtilaf. Jadi tuan-tuan dengar, tuan-tuan nilai sendiri. Kan? Tuan-tuan nilai sendiri yang mana tuan-tuan rasa benar. Kita dalam agama ni tuan-tuan, kita tak boleh kata semua yang ustaz kata tu betul. Tak boleh. Kan? Benda yang ustaz kata tu tuan-tuan nilai. Kalau tuan-tuan rasa betul, tuan-tuan ambil. Hak mana tuan-tuan rasa tak betul, letak kat tepi. Saya kerap bagi contoh sebagaimana yang kita sering kali sebut, Imam Syafi'i dia belajar dengan guru dia. Siapa dia? Semalam pun saya sebut semalam. Contohnya siapa dia? Guru dia? Semua pakat tunduk belakang bila kita tanya. Siapa contoh guru Imam Syafi'i? Imam Malik, kan? Dia hafal Muwatta Imam Malik. Tapi pasal apa Imam Syafi'i? Dia ada mazhab dia sendiri. Dia tak jadi mazhab Maliki. Pasal apa? Sedangkan dia mengaji Muwatta Imam Malik, dia mengaji dengan guru dia Imam Malik. Kan? Tapi kenapa? Dia ada mazhab dia sendiri, guru dia ada mazhab dia sendiri. Sebab apa? Sebabnya ialah tradisi ilmu dalam Islam dia ajar, walaupun kita mengaji dengan guru kita tu, kita tidak disuruh ikut bulat-bulat apa yang guru tu kata. Macam saya mengajar malam ni, tuan-tuan dengar, tuan-tuan kata Ustaz Jalani ni tak betul, contoh kan.
tak betul ni, maka tuan-tuan jangan terima. Jangan terima. Tuan-tuan dengar ada satu ustaz mengajar, ni betul. Tuan-tuan ambil hak dia. Itu cara kita mengaji. Ataupun tuan-tuan dengar, ustaz ni kata lagu ni, ustaz ni kata pening aku. Tak? Kalau pening, panggil ustaz yang ketiga untuk perbetulkan keadaan. Tiba-tiba ustaz yang ketiga lagi pening. Lagi pening. Ni masalah kan. Sebab tu kita kata, tuan-tuan kena dengar analisa. Kan? Dengar Ustaz A kata apa, hujah dia, alasan dia apa, Ustaz B apa alasan dia, tuan-tuan nilai sendiri. Contoh macam tadi, Ustaz ni kata kita tak boleh semayang tahiyatul masjid sebab nama dia surau. Tuan-tuan nilailah, adakah dengan sebab nama surau maka dia bukan masjid? Tuan-tuan nilai. Kalau tuan-tuan kata dah nama surau, bukan masjid lah. Nama pun Siti Nurhaliza, dia bukan Maya Karin. Betul Kalau tuan-tuan hukum macam tu. Tapi kalau Maya Karin, tuan-tuan panggil dia Siti Nurhaliza, kalau dia kata sedap juga nama Siti Nurhaliza kan, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan faham tak saya nak cerita apa? Maksud saya gini, nama ni fungsi dia apa? Nama ni ada ketikanya dia mencerminkan benda tu yang sebenar. Ada ketika nama ni dia tidak berfungsi. Maksud saya macam ni, kalau tuan-tuan ada kereta proton, tuan-tuan ada kereta proton, cuba tuan-tuan tengok atas jalan raya tu berapa ramai orang dia bawa kereta proton, Wira lah, Inspira lah, dia pergi buang logo proton tu, dia pergi bubuh logo Mitsubishi lah, dia pergi bubuh logo Toyota lah. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Sebab apa? Sebab dia ada sebab tertentu, dia tak mau orang nampak kereta dia tu kereta proton, mungkin nampak murah kan, nampak, kita tak, wallahu alam, tapi dia tukar. Nak tanya tuan-tuan, bila dia tukar tu, adakah menyebabkan kereta dia tu jadi kereta Toyota ataupun akan jadi Mitsubishi? Tak. Sebab apa? Sebab hakikat tu ialah dia tetap kereta proton. Faham? Sama juga macam Inspira, proton ni jadi pasal engineering pula. Macam kata Inspira, tuan-tuan panggil dia proton, tapi semua orang tahu itu bukan proton, itu Mitsubishi. Tak? Dia cuma tukar badge. Itu sahaja. Bukan badge. Itu sahaja. Jadi surau ni, siapa yang panggil nama surau? Siapa panggil nama surau? Melayu panggil surau. India panggil apa? Saya tak tahulah India panggil apa kan. Orang putih panggil apa? Katalah orang putih panggil prayer room ataupun mosque kan, masjid kan, mosque, prayer room, panggil apa pun, tapi hakikat dia apa dia? Kita tengoklah. Kalau hakikat dia ialah dia satu tempat yang khusus untuk orang Islam semayang 5 waktu, semua semayang situ, dan dia tidak mudah untuk diubah, maka itu masjid. Walaupun orang Melayu panggil surau, walaupun orang Melayu panggil balasah dan sebagainya, tapi pada masa yang sama saya tak nafikan bahawa benda yang Tuan Haji sebut tadi, benda yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Bukan ustaz-ustaz je, para ulama pun berbeza pendapat. Jadi kalau ada di antara kita yang kata, ustaz saya tak mau sembahyang tahiyatul masjid dan surau sebab saya anggap itu surau, itu bukan masjid, faddal, tak jadi masalah, silakan, tak jadi masalah. Saya tak kecil hati pun tuan-tuan, saya tak kecil hati. Tuan-tuan kata ustaz saya nak pakai pendapat ustaz tu lah, silakan, tak jadi masalah kan. Tapi tujuan kita ni, kita nak cerita bagaimana para ulama dia mengistimbatkan sesuatu hukum. Okay? Ada soalan lain ada? Tak ada soalan? Ya. Dia ada beberapa fatwa, tapi yang saya ambil hanya Terengganu lah. Di negeri lain pun memang ada fatwa yang mengatakan bahawa hukum dia seperti masjid. Cuma pada masa yang sama saya juga mesti bagi tahu kepada tuan-tuan, di Malaysia bukan satu pendapat. Bukan satu pendapat. Kalau tuan-tuan rajin cari fatwa, tu tak kejumpa ada lagi fatwa yang kata tak boleh sembahyang di tempat
yang nama dia surau, sebab macam yang Tuan Haji sebut tadi, sebab masa kita bina tempat tu kita tidak buat dengan tujuan sebagai masjid. Sebab apa? Sebab kita panggil dia surau. Sebab masalah nama tadi. Dan mereka kata, alasan mereka kata kita buat surau ni sebagai satu bangunan yang bukan masjid, sebab nak memudahkan orang perempuan yang haid supaya boleh masuk dalam surau, boleh mengaji sama-sama dengan kita. Pihak yang tak pihak yang tak setuju, dia kata gini, dia kata fungsi itu sama. Fungsi itu sama. Maka hukum dia sama. Apa fungsi sama? Fungsi sama ialah tempat tu tempat semayang. Dan dia terbuka untuk semua orang. Dia bukan musalla, dia terbuka untuk semua orang, dan tak ada orang boleh tutup pintu halang siapa-siapa masuk. Tak boleh. Maka itu masjid. Okey, wallahu alam. Okey? Okey. Ya. Masjid Teluk Kumbak. Aha. Okey, apa ni Syekh kita bagi tahu tadi, satu contoh ada satu masjid, kan, ada satu masjid yang mana masjid ni kemudiannya dia buat renovation ataupun pembesaran dan sebagainya lah, kan. Jadi sementara nak baiki, nak buat baru dan sebagainya ni, di sebelah, katalah sebelah buat satu bangunan sementara, kita katalah satu tempat sementara untuk sembahyang, sementara nak siap bangunan ni. Jadi bila duduk tengah buat tu, bila dah selesai siap apa semua ni, maka barulah tulis itu tahiyatul masjid. Baru diisytiharkan boleh sembahyang tahiyatul masjid. Baik, tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi apa sebab tadi kalau tuan-tuan dengar alasan-alasan daripada fatwa yang saya sebut tadi, satu benda yang dia sebut apa dia tadi, elemen tadi, permanent, secara kekal. Mana benda tu dibuat secara kekal. Jadi kalau Syekh kita bagi tahu bahawa masa yang sementara tu tidak diisytiharkan tahiyatul masjid, ini andaian saya lah, wallahu alam, saya tak pasti. Andaian saya percaya sebab dia yang tadi, sebab dia buat bangunan tu, dia tahu dia buat sementara, katalah 2 minggu ataupun sebulan ataupun 2 bulan, sebab dia tahu dia akan runtuhkan balik benda tu yang sebenarnya yang ni. Saya percaya itu alasan dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Jadi saya percaya tuan-tuan sekalian, benda yang menjadi ikhtilaf ni, dia adalah kebaikan-kebaikan dia, tetapi terpulang kepada tuan-tuan sekalian. Benda ni terpulang kepada tuan-tuan sekalian. Nanti kalau kita ada ya. Luar tajuk boleh, tak masalah, boleh. IS. Oh, kena tangkap saya lagi tuan-tuan. Wallahu alam, tuan-tuan sekalian. Saya boleh jawab sampai pukul 12 boleh ni, sebab tajuk IS ni memang menarik. Tambah pula ma'al hijrah, saya duduk khutbah ma'al hijrah, saya duduk ulas, tapi saya tak sebut secara jelas tuan-tuan sekalian. Yang pertama saya macam ni, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, bila saya bagi sesuatu pendapat, ada ketikanya saya tak dapat nak bagi pendapat saya secara penuh. Saya tak dapat nak bagi pendapat secara penuh. Dan ramai orang yang menghubungi saya melalui pelbagai cara, termasuk Facebook dan sebagainya, minta maklumat tentang benda ni. Dan yang saya boleh bagi tahu dekat tuan-tuan, saya tak boleh, ada ketika saya boleh cakap secara, kita kata apa, secara jujur. Ada ketika saya tak boleh menceritakan semua benda atas faktor
bukan faktor saya seorang, tapi faktor tuan-tuan juga. Saya kena ambil kira banyak perkara, kan. Tapi untuk soalan Tuan Haji, yang saya boleh cerita macam ni, bila kita nak kata satu-satu kumpulan, tak kiralah IS ke, apa, Mujahidin ke, ataupun parti politik ke, apa-apalah, Ta'ifah minal mu'minin, kan, satu kumpulan daripada orang Islam. Kalau kita nak kata dia jahat, kita kena ada bukti. Itu nombor satu. Kita kena ada bukti. Nombor satu, kena ada bukti. Okey? Nombor satu. Tuan-tuan kata dalam YouTube tu, YouTube tuan-tuan semua orang boleh buat. Tambah sekarang dengan green screen, kan, bubuh kat belakang dia boleh tukar kat belakang tu gambar padang pasir lah, gambar apa, tambah pakai topik macam-macam. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan sekalian, katalah Taifah, satu kumpulan ni, tuan-tuan kata dia buat jahat. Kita nak tanya, semua buat jahat ke ataupun segelintir buat jahat? Itu yang kita nak tahu. Adakah semua tu buat jahat, arahan pemimpin dia, ataupun hanya segelintir buat jahat? Itu nombor dua. Apa ni Tuan Haji faham kan? Faham kan? Itu nombor dua. Nombor tiga, masa dia buat jahat tu, dia sengaja buat jahat ataupun dia tidak sengaja buat jahat, dia keliru atas maklumat yang tidak tepat, dia keliru menyebabkan dia buat benda tu. Contohnya apa dia bunuh orang yang tidak bersalah, dia penggal kepala kawan tu, matilah, kan. Bila kita penggal kepala, mati. Tapi atas maklumat yang salah, adakah itu dikira sebagai berdosa? Kan, banyaklah dia punya nombor dia tu. Tapi itu sebagai satu contoh untuk jawab dalam bab benda-benda yang macam ni. Sebab apa saya kata macam tu, tuan-tuan? Sebab apa? Sebabnya kita belajar daripada sejarah. Kalau tuan-tuan nak kata dalam IS, dalam Mujahidin, daripada kumpulan orang Islam ni, dia orang ada buat jahat dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, zaman Nabi ada tak orang buat jahat? Ada. Zaman Nabi ada orang buat jahat. Kita kata ni puak munafik apa semua. Zaman Nabi ada tak puak munafik? Ada. Pergi perang Tabuk, yang duk hasut tentera Islam, jangan pergi perang dan sebagainya. Zaman mana? Zaman Nabi. Jadi adakah semata-mata kerana ada sebahagian di kalangan mereka itu sebagai golongan munafik, maka menyebabkan kita kata dia jahat? Kalau kita kata hanya kerana ada orang munafik di kalangan mereka, maka kita kata dia jahat, maka Nabi bagaimana? Bagaimana peranan puak munafik melaga-lagakan Ali dengan Aisyah, kan? Sehingga tentera Ali bunuh tentera Aisyah, tentera Aisyah bunuh tentera Ali. Cerita yang sama, tuan-tuan duk cerita, ni kenapa Mujahidin bertempur sama-sama sendiri? Kan? Mujahidin bertempur sesama sendiri. Tuan-tuan, suasana perang. Bila suasana perang ni kekeliruan tu berlaku. Kekeliruan berlaku. Bila kekeliruan berlaku, tuan-tuan bawa kereta pun keliru tak kadang-kadang? Bawa kereta kan, masa hujan, nampak masa hujan? Tak pasti, menyebabkan kita terpaksa slow, kan? Sebab apa? Sebab kita keliru keadaan hujan. Ni bukan keadaan hujan, ni perang. Bila perang ni tuan-tuan, kadang-kadang kawan duduk sebelah pun kita tak boleh percaya. Entah dia tali barut ataupun siapa. Betul tak? Sebab tu saya, bila ramai orang tanya pendapat saya tentang IS, saya kata saya lebih suka tidak jawab soalan tu, dan saya kata kita nak kata orang tu jahat, kena dapat maklumat yang tepat. Saya bagi contoh yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut. Kita hukum orang munafik. Kan, kita hukum orang munafik. Tuan-tuan, bukankah Umar Al-Khattab dalam banyak peristiwa dia pun kata orang munafik? Umar Al-Khattab, kan, dia angkat pedang ni, dia kata engkau munafik, dia nak bunuh kawan tu. Tapi adakah Nabi hukum Umar Al-Khattab kerana dia kata kawan tu munafik, tapi dihalang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang tu bukan munafik, tapi Umar kata munafik. Tuan-tuan, kalau Umar pun boleh kata munafik dan dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi puak Mujahidin? Yang duk masalah sekarang itu yang dalam khutbah saya di Jawi hari Jumaat, kita ni tuan-tuan sekalian, kita mengulangi cerita sama.
tentera Ahzab, perang Badar, sahabat-sahabat jumpa mayat orang Islam di kalangan tentera musyrikin, betul tak? Di kalangan tentera musyrikin. Yang tu turun ayat innal ladzina natawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, yang tu turun. Hukum dia apa dia? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Tempat tinggal mereka ni adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Sebab apa? Sebab dia boleh hijrah tapi dia tak mau hijrah, dia sanggup duduk di Mekah. Akhir sekali puak Mekah suruh mereka join sekali lawan Nabi. Sekarang ni benda tu yang duk berlaku sekarang, tuan-tuan. Amerika, Kanada, United Kingdom, Perancis dan sebagainya, negara-negara barat minta dengan negara Arab tolong, tuan-tuan sekalian. Yang duk serang ku atas duk hantar roket misal dia perlu berpandu puak-puak negara kafir. Yang duk serang ku bawah, yang duk jadi bodoh tuan-tuan sekalian, negara Arab. Duk berdepan dengan sesama orang Islam. Sebiji macam surah An-Nisa ayat 97 yang kita cerita tadi. Duk jadi menjadi tentera musyrikin, duk lawan sama-sama orang Islam, jadi alat kepada puak-puak Mekah. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala kata faulaika ma'wahum jahannam, seburuk-buruk tempat kembali, wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Kita tak, tuan-tuan, kita tolong tak? Kita tak tolong. Tapi bila Amerika minta tolong, kita tolong Amerika, bunuh saudara se-Islam kita sendiri. Itu realiti dalam masyarakat. Jadi jawapan saya ialah, saya sendiri, saya takkan memburukkan ISIS, saya takkan memburukkan puak-puak mujahidin, sebab mereka adalah saudara Islam saya, selagi saya tak dapat tengok dengan bukti yang meyakinkan saya bahawa dia memang jahat, selagi itu saya takkan kata dia jahat. Saya takkan kata dia jahat. Kesilapan boleh berlaku di mana-mana, kan? Tambah-tambah tuan-tuan tengok dalam YouTube, ulama-ulama yang tidak setuju dengan ISIS, dengan IS ni, yang tak setuju, dia kata apa? Dia kata mereka tak faham bahasa Arab, bila kata ni jahat dia pergi bunuh. Betul lah, dia memang tak faham bahasa Arab. Yang faham bahasa Arab pergi tolong tak? Hak faham bahasa Arab tak pergi tolong. Akhir sekali hak daripada luar ni duk datang. Berlaku kekeliruan. Sebab tu saya kata tadi, kalau sahabat Nabi pun boleh keliru, apatah lagi kita yang datang daripada luar, tak faham bahasa Arab, berlaku kekeliruan, lalu membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi muslimin muslimat sekarang bukan berlaku zaman kita saja, zaman sahabat Nabi pun ada sahabat Nabi bunuh orang kafir yang mana dah angkat pedang kat dia, dia kata la ilaha illallah, kan? Dia beriman kepada Allah bila sahabat nak bunuh dia. Nabi kata, pasal apa kamu bunuh dia? Dia kata sebab dia mengucap kalimah syahadah, sebab dia takut kepada pedang aku. Itu yang Nabi kata, kamu boleh tahu ke benda dalam dada dia, boleh belah dada dia tahu, kan? Adakah Nabi hukum sahabat yang bunuh dalam keadaan macam tu? Tak, Nabi tak hukum. Maknanya apa? Maknanya balik kepada cerita yang saya pernah kongsi dengan tuan-tuan sekalian, kesilapan Nabi Adam alaihissalam dengan kesilapan iblis, dua benda berbeza. Iblis dia engkar kepada Allah, dia lawan Allah. Nabi Adam dia buat maksiat, wa asa Adam rabbah, dia derhaka kepada Allah. Sebab apa? La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok ni, kan? Tapi dia pergi juga dekat pokok tu, maka dia langgar perintah Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Fanasiya walam najid lahu azma, dia lupa dan dia tidak ada keazaman nak lawan Allah. Jadi bagi saya, datanglah cerita macam mana sekalipun mujahidin duk bunuh orang ni, saya kata bagi saya kesilapan itu berlaku di mana-mana, dan saya mengharapkan kesilapan mereka adalah kesilapan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mereka lupa, mereka tak tahu, mereka keliru, dan mereka tidak ada keazaman untuk lawan Tuhan. Yang betul nak lawan Tuhan siapa dia? Amerika. Yang betul nak lawan Islam siapa dia? Kanada, Perancis dan sebagainya. Orang ni yang nak pastikan Islam ni berkubur. Tapi kita orang Islam duk pergi tolong negara-negara kafir. Ini masalah dia. Wallahu a'lam. Jawab semangat pula, minta maaf. Cukup kot tuan, dah pukul 9, 5 minit, boleh lah. Jadi moga-moga apa yang kita bincang pada malam ni tuan-tuan sekalian
adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.